Assalamualaikum, selamat malam semua. Alright, sebelum saya bermula, saya perlu buat satu sound check dulu, okey? Boleh tak bantu saya? Suara saya jelas tak? Kalau jelas, komen jelas. Jelas, Alhamdulillah. Sebab kita tak nak buang masa lah. Okay. Alright. So, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. First, saya nak ucapkan terima kasih. Kepada tuan-puan lah. Anda semua yang sudi join pada malam ni. Dan saya pun terima kasih kepada pihak Solvi kerana sudi lagi menjemput saya untuk bersama dengan anda. Alright. So, saya akan ambil sikit masa dulu untuk perkenalkan dirilah. Alright. So, kita mula sekarang. Okay. Get ready sebab malam ni banyak benda yang saya nak kongsikan. Alright, anggaplah malam ni perkongsian pada saya. Saya bukanlah nak mengajar tuan-puan, tapi saya nak kongsikan pengalaman saya buat marketing dekat Facebook ni sejak tahun 2013. Okay? Alright, so jom mula. Alright, so nama diberi, nama yang mak saya pilih adalah Fakhri, atau dalam dunia social media ni saya dikenali sebagai Zifu Viral lah, nama branding saya. Okay, so tuan-puan boleh tengok lah. Kalau nak follow saya, nak tahu siapa saya, konten-konten saya, boleh pergi dekat TikTok dan check Zifu Viral. Okay, Zifu Viral. Alright. Okay, kemudian saya perlu tanya juga. Check yang terakhir. Okay, nampak tak skrin saya? Kalau nampak, komen nampak. Last. Sebab kalau nampak kita terus mula dah. Ada yang tunggu pada awal kan. Kesian dia dah 18 minit dah nampak. Okay, terbaik. Alright, so inilah nama branding saya, Zifu Viral. Saya bukanlah viral sangat, okay? 100,000 followers sahaja. Bukan saya yang viral, saya bukan artis. Tapi memang kerja saya tu memviralkan bisnes. Itu kerja saya. So sebab tu saya letak Zifu Viral. Saya memviralkan bisnes orang. Bisnes, okay? Bukan saya. Okay, so sedikit background tentang saya lah. So dalam 5 tahun ni saya pegang pengarah pemasaran lah. Dalam company Solvi 3 tahun. Dan company order sini 2 tahun. So 5 tahun lah saya jadi marketing in charge. Alright. So itu profession saya. Means hari-hari saya buat kerja marketing lah. Okay. Macam contoh kerja marketing yang saya buat. Hari-hari saya buat Facebook ad. Saya jaga account kan. Macam setiap bulan saya akan spend lebih kurang 30,000, 40,000 untuk buat marketing. Saya akan jaga Facebook page. Alright. Facebook page Solvi. Kita kumpul followers. Dan saya pun rajin jugalah buat konten dekat TikTok, naikkan followers dan sebagainya lah. Alright, so that's all about saya. Okay, so get ready. Okay, sebab saya akan mulakan orang kata apa, roket malam ni dengan ada benda yang roket yang saya nak bagi pada tuan-puan yang saya nak kongsikan. Iaitu malam ni saya nak bagi 5 tips roket marketing dekat Facebook. 5 tips roket ni insyaAllah ramai yang tak pernah dengar. Jarang saya nak kongsikan. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya lah. Apa yang saya rasa, apa yang saya pergi godek daripada 2014 lagi dekat Facebook sebenarnya. Okay, so ada 5 tips roket. Okay, so roket yang pertama. Boleh ke saya mula? Kalau boleh, komen mula. Saya nak pastikan tu saja sebab saya nak share roket yang pertama. Tips roket yang pertama. Okay, alright. Ramai dah respon, dia kata mula. Alright. So tuan-tuan, don't worry. Saya explain dulu Sebelum saya bagi tips roket pertama, saya nak kena cerita, saya tidak sediakan slide. Setengah orang kalau tuan-puan pergi join mana-mana kelas ilmu ke apa, dia akan buka slide. Saya cuba untuk tidak buat slide sebab saya tak nak membaca slide kepada you all. Saya kalau boleh nak kongsi ni daripada otak ni. Daripada pengalaman. Lagi nampak pro lah kan. Lagi dah meroket. Okay. So let's go. Tips roket pertama adalah awak kena faham tentang nampak dulu. Okay. Okay. Sorry. Disebabkan saya tak ada slide. Okay. Sebelum kita nak pergi ke tips roket pertama, sebenarnya saya kena explain, okay, ini biasalah marketing. Bila kita nak buat marketing adalah sebenarnya kita nak bagi orang nampak dulu. Lepas orang tu nampak, orang tu akan klik. Okay, lepas tu orang akan klik ke mana? Sama ada website. Alright, sama ada WhatsApp, sama ada Messenger. Alright. Okay, dia ada banyak lagi lah. So, marketing bagi saya, orang nampak, lepas tu orang stop, maafkan saya Okey. Orang nampak iklan kita, orang stop, orang klik dan orang tu akan pergi ke tempat-tempat ni. Tapi malam ni saya tak cerita benda belakang tuan-puan sebab masalah ramai orang adalah yang ini.
Maksud dia contoh macam ni, ramai usahawan kan, dia ada akaun TikTok. Tapi bila dia punya akaun tu, video-video yang dia buat dalam TikTok tak ada orang nampak, view tak ada. Okay. Dia tak ada. Dia tak pernah ada video yang 117,000. So tak ramai orang nampak akaun TikTok dia. Okay. Sama juga, ramai usahawan yang ada Facebook page. Contoh-contoh Facebook page. Alright. Tapi setiap apa yang dipost dekat Facebook page ni tak ada orang nampak, tak ada orang komen. Tak ada orang nampak pun. Bila orang tak nampak, tak adalah followers. Bila tak ada orang nampak, maka tak adalah orang nak WhatsApp anda. Tak adalah orang nak WhatsApp kita. Tak adalah orang nak pergi ke kedai. Okay. So, kalau tuan-puan pernah belajar funnel tu, itu cerita banyak lah kan. Orang kena nampak dulu orang stop. Lepas tu orang klik link lah. Okay. Link apa, terpulang lah. Anda nak letak apa. Tapi sebenarnya saya nak cerita, saya nampak, saya rasa sebenarnya ramai orang stuck dekat sini. Nak bagi orang nampak pun problem dekat social media. Okay. So, selalunya kalau nak bagi orang nampak ni, dia ada dua cara lah. Yang pertama, cara yang paling power, ramai orang dah ajar, iaitu ads berbayar. Okay, sama ada Facebook ad ke, TikTok ad ke, Google ads lah. Samalah macam saya buat ni kan. So kalau tengok statistik bulan ni, berapa ramai orang nampak iklan saya? 3 juta, 3.5 juta. Ramai gila orang nampak lah. Tapi, kenapa ramai orang nampak? Memanglah, iklan aku 3.5 juta kerana aku bayar 28,000. Bukan sikit. Tuan-puan kena faham, okay? So nak bagi ramai orang nampak, cara yang paling sempurna, cara yang paling power adalah you buat iklan berbayar. Alright, tapi malangnya saya tak tahulah, ini pendapat saya, 70% daripada usahawan Malaysia, okay, 70% daripada usahawan Malaysia tidak ada minimum 2,000 sebulan untuk buat iklan berbayar. 2,000 ke atas atau 3,000 lah. 70%, okay. So malam ni disebabkan tak ramai orang yang ada bajet, ada kemampuan untuk buat iklan berbayar, walaupun itu cara yang paling power. So saya akan kongsikan cara FB organic. FB organic maksud dia FB zero cost lah, pemahaman mudah lah. Malam ni saya akan lebih fokus 100% kepada sini, sebab apa yang saya kongsikan organic ni, zero cost ni, semua orang boleh buat. Kalau yang ni saya boleh tunjuk pada tuan-puan Facebook ad buat macam mana malam ni terus, tapi ramai orang kalau faham, kalau pandai buat pun ramai orang tak boleh buat sebab belum ada bajet. Okay. So, sebenarnya malam ni saya akan bagi 5 tips roket. Okay. Tetapi semuanya berdasarkan Facebook organic zero cost. Alright. So boleh Okay. Okay. Alright. So, maafkan saya akan kurang tengok chat sebab saya nak bagi banyak lagi ni. Banyak benda yang saya nak kongsikan. 5 tips roket tu memang orang kata apa, rare lah. InsyaAllah. Okay. Okay. So, siapa dah sedia untuk dapat tips pertama? Tips roket Facebook yang pertama. Kalau siapa bersedia, komen 1. Wah, saya risau saya cakap seorang-seorang. Tips yang pertama. Ramai orang tak pernah share benda ni. Saya pun kadang-kadang selalu lupa nak share. Okay, alright. Cantik. Ramai orang respon. Let's go. Tips roket Facebook yang pertama. Roket ni kenapa? Kita nak meroketkan Facebook you. Sebab ramai you ni dah pakai Facebook berkurun dah. Sampai TikTok dah keluar, betul tak? Tapi tak meroket lagi. Apa sebab? Sebab you tak ada tips ni. Tips roket pertama adalah you kena ini. Jaga behavior account Facebook anda. Kalau tak faham tak apa, saya akan explain. Jaga behavior ataupun dalam bahasa mudah habit ataupun kegiatan. Okay. Jaga behavior ataupun habit ataupun kegiatan akaun personal Facebook anda. Bukan Facebook page, akaun Facebook anda. Okay, jaga behavior akaun Facebook personal FB anda. Okay, kena lebih apa? Kena lebih dominan ke arah
bisnes anda. Okey, maksud dia macam ni. Ayat mudah. Okey, ayat mudah. Okey, ayat mudah macam ni. Jaga behavior ni bermaksud kalau kita nak gunakan akaun tu untuk berniaga, akaun Facebook ni untuk berniaga, bukan untuk orang kata apa syok-syok, bukan hanya untuk baca-baca berita atau isu viral. Katakan saya ni berniaga makanan kucing. Katakan saya ni berniaga produk kucing. Katakan saya ni tauke. Saya kau tauke kedai makanan kucing. Okey. So apa yang saya perlu buat? Okey. Akaun FB saya kena selalu like, comment, share apa-apa posting kucing. Kedua, kena selalu search tentang kucing. Contoh, kalau saya ni nak berniaga kucing kan, okey, saya pun buka lah Facebook. Saya buka lah Facebook. Macam biasalah, you buka lah Facebook dekat phone tu. Dekat phone buka, so kita akan nampak laman utama. So kalau ada posting-posting yang berkaitan dengan kucing, so you better tengok. Like, komen ke, share ke. Kalau you nak guna akaun tu untuk berniaga. Okay, so saya simplekan lagi. Senang cerita. Tips pertama. Akaun yang saya nak gunakan, akaun Facebook yang saya nak gunakan untuk berniaga ni, akaun Facebook yang saya nak jadikan di admin page, akaun Facebook yang saya nak buat Facebook ads, okay? Saya kena make sure akaun tu punya perangai, akaun kegiatan saya dekat Facebook tu mesti sama dengan bisnes saya. So, berniaga kucing, saya kena pergi like, comment, share, layan live ke, tengok berkaitan kucing, baca posting berkaitan kucing. Lebih banyak ke arah itu. Okay. So, apa berlaku? Saya ada ramai jumpa orang, dia guna akaun personal dia yang dia main-main untuk berniaga. Bila dia buka Facebook, dia pergi layan berita artis, dia pergi baca konten-konten isu-isu viral kan. Dia pergi layan konten-konten dekat Facebook yang tak berkaitan dengan bisnes dia. Contoh, dia nak berniaga kek, tapi dia banyak pergi layan bola. So, bila you berniaga kek, tapi you pergi layan bola, so Facebook punya sistem akan tahu, okay, you minat bola. Dan bila you post tentang kek, apa jadi? Posting kek you akan nampak kepada orang yang minat bola. So, tips dia, okay, awak nak ikut-ikutlah. Tak nak ikut tak apa, ini apa yang saya nampak. Sebab kita banyak kali test. Sebab saya dulu ada klien, dia berniaga vape. Lepas tu dia suruh saya gunakan akaun saya untuk promote produk vape dia. Saya kata tak boleh. Faham tak maksud saya? Klien saya ni sahabat, abang angkat lah. Dia berniaga vape. Dia kata, tak apa Fakhri, kau pakai kau punya akaun. Kau kan banyak akaun. Tak boleh bang. Saya punya akaun ni banyak pergi like digital marketing. Kalau saya post pasal vape, memang tak nampak punya. Memang tenggelam. Memang tak match. Itulah dia punya tips pertama. Okay? So, ini saranan saya lah. Kalau boleh, you ada akaun Facebook yang khusus untuk berniaga. So, you berniaga kucing, you punya akaun tu kena pun aktif tentang kucing. Posting tentang kucing, pergi like kucing. Macam tu, faham tak? Supaya Facebook faham you. You ni niche kucing. Barulah dia tahu nak ambil iklan you hantar kepada siapa. Dia akan hantar kepada orang yang lebih tepat. Okay? Alright? Itu tips roket pertama. Sizi Susati. Oh, tak kena dengan target. Sebab benda ni ramai orang. Oh, macam ni ke? Wah, first time dengar ni. Terpulang. Saya dah tengok benda ni 2014 lagi. Dan benda tu pernah jadi kepada diri saya banyak sangat. Sebab saya ada banyak klien. Bila kita guna akaun yang tak tally dengan bisnes dia. Contoh, dia berniaga kosmetik. Saya pergi ambil Facebook akaun yang banyak like tentang kereta. Faham tak maksud saya? Kita ni nak berniaga kosmetik. Tapi akaun Facebook yang kita guna tu asyik layan kereta. So, akaun ni kan bila buka newsfeed je kereta. Bila tengok marketplace je kereta. Bila tengok dalam grup kereta. Dia akaun tu nak pergi iklan pasal kosmetik. Memang sendu lah. Memang tak match lah. Sebab Facebook ingat you kereta. Dan bila you letak kosmetik, dia ambil posting kosmetik hantar kepada orang kereta. Orang kereta memang buat bodoh lah. Tak ada engagement kat situ lah. So, dia susah lah nak viral. Okay, sebab bila Facebook test kan. Saya ulang last contohlah saya ni nak berniaga ubat jerawat. Tapi akaun Facebook saya ni pergi like kereta.
So dia akan ambil iklan jerawat saya, pergi hantarlah kepada orang yang minat kereta juga. Dah aku minat kereta, dia minat kereta, dia akan match. Social media ni kan matching. Alright. So bila iklan jerawat saya, jeragat saya dapat kepada abang yang minat Mini Cooper, dia tengok apa dia buat? Dia akan scroll. Dia tak stop pun. So Facebook tengok, oh, ramailah tak minat iklan kau ni. Tenggelamkan lah. Iklan kau tak power lah, konten kau sendu lah. Tak ada orang like, comment, share. Okay, nampak? Dia sama konsep je macam TikTok. Okay, alright. So, ya, lebih dicarankan kalau you specialkan account untuk buat bisnes lah. Account personal yang you nak main-main tu, teruskanlah. Okay, bila you campur aduk tu yang jadi rojak lah. Tak percaya tak apa, terpulang. Macam saya, real life, saya berniaga marketing. So, saya punya Facebook ads akan penuh tentang marketing, baru tally. Kena tally behavior anda tu, behavior account anda, kena tally dengan bisnes anda. Okay, tu tips pertama. Memang jarang lah orang nak share sebab tak ramai orang nampak benda ni. Okay, tips roket kedua. So nampak tips yang pertama pun rare. Okay, benda ni pun tips roket pertama jaga behavior ni pun dia pun sama macam TikTok. Sebab social media memang main macam tu. Apa yang you suka, dia akan cari orang yang sama dengan apa yang you suka. Betul tak? Kalau you suka kereta, you punya kawan-kawan pun banyak suka kereta. Kalau you jual rumah, kawan-kawan you pun jual rumah. You akan nampak iklan pasal rumah. Apa yang you post pasal rumah, orang yang minat rumah akan nampak. Tapi once you nak jual rumah, tapi account you banyak pergi like tentang artis, so tak berapa tentang isu-isu yang tak bagus, so tak dapat apalah. Senang cerita lah. Okay, tips kedua. Nak bagi roket dekat Facebook, ramai orang nampak, banyak sale, kita kena fahami Facebook tu dulu. Ini yang ramai orang tak suka buat. Tips roket kedua, you faham dulu Facebook. Selagi you tak faham Facebook, fahami tentang apa? Nombor satu, apa yang dia suka. Normal lah tuan-puan. Kalau you nak tumpang ataupun menggunakan mana-mana platform, kereta, laptop, even maksudnya even though Ima. Kalau yang berkahwin dalam ni pun, kalau nak bahagia kena memahami pasangan. Betul tak? Kalau betul, komen betul. Nak bahagia kena fahami pasangan. Setuju? Bila memahami pasangan, pasangan akan respon dengan baik lah. Kalau bergaduh tu maksudnya you tak, antara anda tu susah nak faham lah. Ataupun senang cerita lah, mak anda, mak you. Kalau you faham mak you akan baik dengan you. Sama lah dengan Facebook. Anda kena faham dia, apa yang dia suka. So apa yang dia suka, you kena buat. Betul tak? Apa yang Facebook suka, you kena buat. Tips kedua, fahami Facebook. Okay, so apa yang Facebook suka? Nombor satu, A lah. Saya bagi point ya. Account kena aktif. Aktif apa? Aktif posting personal. Account kena aktif atau bahasa mudah. Account anda tu kena hidup. Contoh anda nak guna contoh macam saya. Anda ada account Facebook kan? Nak guna account ni untuk beriklan ataupun jadi admin page ataupun nak buat Facebook ad. Tapi you punya account ni langsung tak buat status, langsung tak posting. Berkurun tak posting. Tak jadi. Account kena hidup. So kadang-kadang you tak tahu nak post apa, post lah apa saja pun. Janji post. Kalau boleh berkaitan bisnes anda. Meniaga kucing, post lah pasal kucing. Sebab saya pernah jumpa orang nak meniaga kat Facebook tapi tak pernah posting dekat Facebook personal. So Facebook ingat awak tak aktif. So bila dia ingat, sistem tu ingat awak tak aktif, you post lah macam mana pun. You jadi admin page you sendu. Okay, so apa yang dia suka adalah account yang aktif. Account Facebook yang aktif. Account Facebook personal yang aktif. Okay, so kena posting. Kena aktif like. Okay, comment. Share. Reply comment. So kalau you rajin like, comment, share, reply comment, account you hidup, Facebook lebih suka dan Facebook akan lebihkan anda daripada orang lain.
Dia akan lebihkan you daripada orang yang hanya tahu buka Facebook beriklan saja. So kalau you pernah beriklan tapi tak jadi, mungkin you hanya masuk Facebook beriklan. You tak pernah dah jadi orang biasa pengguna Facebook. Okay. B. Apa yang Facebook suka you kena faham adalah account yang real, bukan fake. Ada juga orang berniaga pakai account Facebook yang macam fake. So, profile tu kenalah ada gambar avatar belakang, nama pun real. Ni info-info ni. Kenalah isi. Okay, saya pernah jumpa ramai. Saya tak tahu lah you all kan. Saya pernah jumpa. Okay, saya lebih santai sikit. Okay, saya jumpa ramai. Ramai yang berniaga guna Facebook account. Okay, nak jadi admin page. Tapi intro, profile ni semua tak lengkap. Okay, you kena real kan. You kena nampak real. Account you kena tak fake lah. Okay, penuhkan. Profile picture letak muka kalau boleh. Okay, ini bukan sekadar personal branding. Tidak, kita nak bagi sistem tu percaya kita. Sama lah kalau anda ada Facebook page. Okay, kepada siapa yang ada Facebook page, tolonglah make sure Facebook page you ada intro, ada detail ni semua. Ada, faham tak maksud saya? Bila kita buat page tu kan dia suruh isi alamat, email, nombor telefon apa semua. Isi. Dan page you janganlah tak ada langsung posting. Kalau boleh buat live. Okay? Tips B. C. Facebook suka kalau anda banyak mendapat komen. Ini rare sikit. Account anda mendapat banyak komen. Maksudnya you post dekat Facebook group ke, Facebook personal ke, Facebook page ke, ramai orang komen kat you. So, Facebook akan suka account you dan you akan lebih senang viral lah, bahasa mudah. Okay? Maksud dia you kena buat something supaya ramai orang komen you. Percayalah you akan lebih senang nak bagi ramai orang nampak. Okay? Sebab sekarang ni kita nak settle bagi orang ramai orang nampak. Okay, saya ulang. Sekarang ni kita nak bagi ramai orang nampak. Tapi tidak pakai berbayar dulu. Sebab apa? Ramai orang tak ada bajet. So, macam mana nak bagi ramai orang nampak? Akaun anda kena mendapat banyak komen. Sebab tu, siapa perasan? Okay, saya buka satu menu grup ni ya. Okay, sekejap. Okay, saya nak tunjuk tentang ni. Akaun Facebook anda kena dapat banyak komen. Macam mana nak dapat banyak komen? Better guna personal account atau biz page, dua-dua lah. Dua-dua boleh pakai. Okay? Personal pun pakai, biz page pun pakai. Dua-dua penting. Hari-hari posting ke tu? Ya. Nanti saya akan cerita. Posting tu kena konsisten. Okay? Posting kena konsisten. Sehari sekali pun okay. Okay, alright. Macam ni. Saya nak tunjuk. Dalam Facebook, kita ada satu menu ni, groups kan? Kalau you buka Facebook kan? You mungkin akan pernah nampak orang buat macam ni. Sekejap, saya cuba cari. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Harap jumpa. Kadang-kadang tak jumpa. Tak jumpa, tak apa. Sorry. Setakat ni saya perlukan komen. Setakat ni okey ke? Banyak banyak tips yang lain pada lain tak? Okey, banyak tak benda yang you rasa rare nampak malam ni tips roket? Kepada yang first time join Solvi. Okey, tak ada, tak apa, saya buat satu contoh. Mungkin kalau you buka Facebook, you akan nampak macam so far so good. Okay, right. Alright. So far so good. Saya pun nak bagi banyak lagi ni. Saya ingin cepat sikit. Ada lagi ni, banyak lagi ni. Benda-benda yang you akan wah, ni first time ni. Okay. Okay. Apa saya buat contoh? Saya tak nampak pula malam ni.
Okay. Saya pasti pengguna Facebook, you akan perasan satu posting daripada ramai orang yang berbentuk macam ni. Salam, jual apa tu? Tepek sini, iklan, kod-kod saya nak beli. Assalamualaikum, jom doa sama-sama kepada Palestin. Semoga semua yang komen kat sini dapat murah rezeki. Amin. Jom komen amin. So, ramailah orang komen. Siapa pernah nampak berbentuk-bentuk macam ni? Dia bukan iklan. You scroll-scroll Facebook, you nampak tiba-tiba. Dia bukan iklan berbayar. You pun rasa, apa dia orang buat ni kan? Dia tak iklan barang pun. Dia macam buat satu posting supaya ramai orang komen kat dia. Pernah nampak, pernah buat. Alhamdulillah, yang buat tu bagus. Selalu nampak. So saya akan explain apa tujuan dia. Dan siapa cikgu dia? Cikgu dia adalah saya lah tuan-puan. Benda ni saya share 3 tahun lepas dah. Okay, dia macam ni. Bila you buat macam ni, you akan dapat banyak komen. Okay, so Facebook kan suka akaun yang sentiasa dapat banyak komen. Maksud dia, you ni bagus. Kalau akaun you tak ada orang komen kat you langsung kan, you ni Facebook tahu lah, you ni memang akaun yang tak okay lah. You buat posting orang tak layan lah. Dia tak mau layan you lah. Macam tu. Faham Okay, tak semestinya anda kena tiru cara ni. Anda boleh buat apa saja asalkan orang komen. Jangan buat benda haram sudah. Faham tak? Okay? Senang je. Cuba buat macam satu hari tu kan, ambil 3-4 minit, buat sesuatu supaya orang komen kat you. Orang komen dekat posting you. Boleh post kat grup ke, post dekat Facebook personal ke, janji ramai orang komen. Lagi banyak orang komen, lagi okey. Tak percaya, sila buat, nanti you akan rasa. Lagi banyak komen you dapat, you akan rasa, macam senang ya orang nampak aku. Macam itulah you akan rasa. Okay? Alright. Tu tips. Apa yang Facebook suka lah. Okay, seterusnya. Saya ada masa lagi. InsyaAllah saya akan habiskan 10-20 macam tu. Banyak lagi point. Okay. So, kita masih lagi berada di dalam fahami Facebook. So, kita kena tahu apa yang dia suka. Next. Apa yang FB tak suka pun you kena tahu. Jangan buat. Dia samalah macam Tuhan kita kan, yang agama Islam Allah kan. Okay. Okay. So, apa yang Facebook tak suka, jangan buat. Okay. So, sebelum saya beritahu macam ni, sebenarnya kita bukan nak support Facebook. Kita nak gunakan dia untuk senjata makan tuan. So, saya nak anda semua, terutamanya peniaga Islam, anda dapat sale. Faham tak? Walaupun menggunakan Facebook yang terus terang dia support bintang 3 kan. Tapi bila you dapat sale, means ekonomi umat Islam lagi bagus lah. Okay, ini untuk orang Islam lah. Terpaksa cakap macam ni. Sebab nanti ada orang ingat, oi, Solvi ni saya support Israel pula. Disebabkan kita cerita pasal Facebook. Tak. Saya nak anda manipulate dia. Faham tak? Manipulate dia untuk you dapat banyak duit supaya lagi banyak kita boleh bayar zakat. Dan zakat mungkin boleh derma kat Palestin lagi kuat-kuat. Okay? Faham tujuan saya? Okay, so apa yang Facebook tak suka, jangan buat. Ni dia paling tak suka ni. Asyik iklan sama, posting sama. Gambar sama, poster sama, copywriting sama. Memang tak jadi. Sebab dia akan anggap you buat posting-posting atau iklan-iklan yang tak berkualiti lah. Kreatif you low. Cuba untuk tukar setiap iklan atau cara you buat posting kat Facebook ni. Paling bagus seminggu sekali, you dah pakai poster lain dah. Copywriting lain dah. Kalau bagus, setiap hari you pakai 5 copywriting berbeza. 5 gambar berbeza. Lagi bagus. Okay, akaun yang nampak fake. Dia tak suka. Okay, nama perempuan, nama lelaki, gambar perempuan. Faham tak maksud saya? Profile picture tak letak gambar langsung. Letak gambar kucing, bunga. Tak suka sangat. Akaun yang tak aktif dia tak suka. Langgar polisi. Contoh pergi posting benda-benda yang berkaitan dengan Palestin Israel lah. Memang sistem tak suka lah. Posting berkaitan dengan benda-benda yang membahaya, benda-benda yang tajam, benda-benda yang nampak menggelikan.
Sebagai contoh dulu orang jual penapis air, dia dia pergi post iklan, nampak ni langgar polisi ni ni beberapa contoh polisi yang kita tak boleh langgar. You jual penapis air, you letak gambar air kotor. Okay. You jual insurans, you pergi post tentang kematian. Bagi orang takut nak mati, kemalangan, kereta kereta yang accident teruk. Sebab you nak jual insurans kan. Sebelum accident teruk ni, baik ambil insurans. Tak boleh menakutkan orang. You jual apa lagi? Ubat kesihatan. Tapi anda menggunakan perkataan yang langgar polisi, contoh merawat, menyembuhkan. Tak boleh overclaim. Okay, jangan overclaim. Maksud dia, kalau pakai ubat ni, confirm sembuh. Merawat, menyembuhkan tak boleh pakai sebab dia 100%. Dia boleh tukar kepada perkataan melegakan, mengurangkan. Ini tips. Okay, kalau you jual ubat-ubat kesihatan ke apa-apa sajalah yang lepas tu sebelum selepas. Sebelum macam ni, selepas macam ni. So itu tak boleh. Okay, kalau cerita polisi ni memang panjang lah. Itu antara beberapa contoh lah. Okay. Alright, so kita pergi ke tips roket ke 3. Cara elak kena blok. Atau ban. Okay, cara elak adalah dia berbalik kepada yang atas. Kalau akaun you hidup, you susah kena ban. Akaun you banyak dapat komen, memang susah kena ban atau block. Sebab Facebook percaya anda. Okay, ketiga adalah iklan pelbagai. Okay, kalau anda menggunakan Facebook group ke, Facebook personal ke, anda menggunakan kooperatif banyak jenis. Ada pelbagai kooperatif. Gambar pelbagai. Dia susah kena block. Yang senang kena block, asyik post benda yang sama. Okay. Langgar polisi confirm lah. Okay, nombor 4 adalah spamming. Jangan spamming. Okay. Ni ramai orang buat lah sebab kita tak ada, contoh orang yang belum ada duit banyak nak buat Facebook ads kan. The best way is Facebook ads lah. Tapi saya kalau jumpa 3,000 ada sebulan minimum. 3,000 kan. Nak upah saya boleh tapi minimum 3,000 lah. Iklan tu punya bajet. Kan kalau datang kepada saya nak save 10,000. Tapi berapa kos iklan you boleh keluar? RM100 boleh tak? Nak dapat save 10,000. Itu hamlau tuan-puan. Okay. Tolong realistik lah. Kos iklan sekarang tinggi. Saya pernah jumpa orang, dia nak keluarkan duit 100 sebulan. RM100 nak bayar iklan. Tapi dia nak save 10,000. Memang tak logik lah. Kos iklan membayar ni 15% ke 30% daripada jumlah sales. Okay. Kalau you power, you dapat lah 10%. Tapi 15 ke 30 lah normally. So kalau you nak save 10,000, you kena prepare lah 3,000. Itu yang tak ada. Tu masalah. Okay. So anda boleh post iklan kat Facebook group, buat live, buat posting, tapi jangan spamming lah. Okay. Malam ni kita akan tunjuk satu cara ni yang akan bantu you supaya you tak nampak spamming. Sebab social media tak suka spamming. Samalah TikTok. Okay. Bukan kita nak ajar you spam. Spam ni bermaksud buka Facebook group. Spam ni bermaksud post dengan kerap. Post iklan. Ataupun buat sesuatu dekat Facebook secara kerap lah. Contoh pergi add kawan. Contoh kan. Ni dikira spamming jugalah. Maksud dia you pergi add orang laju-laju. Faham tak maksud saya? You nak add kawan-kawan kan? Kan dia ada tulis suggested friend. You add, tekan. Benda tu tak boleh. Okay? Social media. Sama TikTok. TikTok pun tak boleh. You tak boleh komen laju-laju. Facebook pun sama. Tak boleh komen laju-laju. Okay? Benda laju-laju dia tak suka. Dia akan anggap you spamming. Macam kacau lah sistem dia kan. Alright. Kita ada tips ke apa? Okay. Tahan sekejap boleh sebab sikit lagi. Tips keempat dah.
Yang ni bahagian tips yang penting. Ramai orang berniaga kat Facebook dia tak tahu. Okay, bahasa mudah. Tips roket keempat. Bila you nak pakai Facebook untuk buat marketing. Untuk buat marketing, you tahu marketing ni ramai orang nampak. Tapi dekat Facebook tu, kat mana yang ramai orang nampak? Kat mana? So, kat Facebook ni kan banyak. Contoh, Facebook page. Satu. Contoh, Facebook personal kita ke? Dua. Facebook group ke? Tiga. Ni. Marketplace ke? Okey. Ini yang saya panggil tempat ataupun dalam bahasa betul placement. Story ke ramai orang nampak? Reels ke? Reels. Sekarang kan ada reels. Okey. Kat mana tempat yang paling maksud dia kalau iklan aku keluar kat situ ramai orang nampak punya. Confirm ramai orang nampak punya. Kalau ramai orang nampak baru ada peluang ramai orang WhatsApp aku. Contoh. Okay, so jawapan dia adalah sebenarnya dekat Facebook ni semua orang berebut untuk masuk newsfeed. Kalau di TikTok dipanggil FYP. FYP untuk Facebook adalah newsfeed. FYP untuk Facebook adalah newsfeed. Contoh. Ni. Laman utama ni. Kalau iklan kita keluar kat sini, memang best. So, nak iklan kita keluar kat sini, dia ada dua jalan lah. You bayar. Okay, tapi malam ni saya tak cerita lah pasal bayar. Bila bayar, confirm keluar iklan. Confirm iklan kita akan keluar dekat newsfeed, FYP Facebook, laman utama. Okay, itu satu cara. Kedua adalah ni, suggested for you. Kalau anda punya posting ataupun you punya page direkomendkan oleh Facebook. Seperti contoh Kimchi Daily ni sekarang. Dia page, tapi saya nampak dia sebab Facebook recommend. You mesti perasan perkataan suggested for you. Tapi ada syarat. Dia perlu dapat banyak komen. Share. Okay. Satu lagi cara. Saya cuba cari. Suggested for you, nampak? Page lah selalunya. Tapi syarat kena dapat banyak komen, banyak like. Satu lagi cara adalah you boleh post dalam Facebook group. Okay. Dan iklan you keluar dekat laman utama. Macam ni. Nampak? Liwa Din ni, dia bukan kawan saya. Dia post dalam grup penyokong Manchester United. Itulah akulah. Okay. Okay, tak apa. Saya tak tahu malu. Walaupun kami tengah kalah, tak apa. Okay, nampak? Dia post dalam grup ni, tapi saya nampak iklan dia ni bukan dalam grup. Saya nampak dekat newsfeed. Saya tengok lagi bawah. Ada. Ni macam ni. Velfire. Grup Velfire Alphard. Okay. Siapa yang tukang posting? Catericon. Okay. Dia post dalam ni. Tapi bukan saya nampak dalam grup. Saya nampak dekat newsfeed. Dan Catericon post pun free je. Kalau dia pandai, dia letak link WhatsApp kat situ. Siapa pernah nampak macam ni? Siapa pernah nampak komen 5? You buka Facebook, you scroll, you nampak iklan daripada dalam Facebook group. Bukan setakat you nampak iklan berbayar. You nampak daripada Facebook group, komen 5. Grup-grup yang you dah join tu, you nampak iklan. Tapi you bukan nampak dalam grup. You nampak dekat newsfeed tau. Ada lagi tak? Nampak ni? Ni kalau iklan, contoh macam ni lah. Okay, scroll, nampak iklan daripada grup ataupun posting daripada grup. Berbanding yang ni. Tuan-puan kena faham. Contoh, Tuan Abdul Basit, guru bisnes. Dia keluarkan iklan kepada saya. Yes, saya nampak. Tapi of course saya nampak dia bayar mah. Dia bayar. Tapi yang geng-geng post dalam grup ni tak payah bayar. So macam mana cara nak dapat macam ni? So berbalik kepada kalau you nak dapat masuk newsfeed tapi secara percuma, ada cara. Kalau bayar confirm keluar. Confirm. Bayar confirm. Tapi you ada duit tak? Itu je masalah. Okay.
So, kalau you nak keluar dalam Facebook newsfeed secara percuma adalah you posting ke group, FB group. Sebab FB group kan percuma. Saya akan share benda percuma je. Ni, posting ke Facebook group. Tapi ada syarat. Syarat pertama adalah kena ada volume. Tak bolehlah baru post 2 kali, lepas tu tak viral pun. Tu je masalah. Kedua, kena dapat banyak engagement. Engagement. Dalam bahasa Melayu dia adalah reaksi lah. Komen, like, share. LKS. Dan yang paling akhir adalah tips roket kelima. Roket kelima. Ini tips yang paling penting. Konsisten. Apa benda dalam marketing pun tips konsisten. Maksud dia, you nak dapat, saya ulang anda nak dapat macam ni, iklan you tersebar kat luar ke newsfeed. Iklan you walaupun dalam grup, tapi dia keluar dekat laman utama orang. Dah tak bayar, tapi keluar. Ramai orang nampak pula. Reels you keluar dekat Facebook page pun semua. Syarat dia boleh. Walaupun tak bayar. Kalau bayar, of course keluar. You kena ada volume lah. You kena faham, kena ada volume. Contoh, saya pergi ke platform TikTok. Saya nak dapat 100,000 followers. Mana mungkin hanya dengan 10 video. Fikir logik sikit tuan-puan. Volume, faham tak? Jumlah kena banyak. Ni TikTok punya cerita sikit lah. Saya nak dapat 100,000 followers. 4 bulan, hari-hari saya buat 3 video. So, lebih kurang 400 video. Aku kena post 400 video. Barulah dapat macam ni. Kalau tuan-puan layan TikTok, tuan-puan tengok, follower dia banyak. Tuan-puan tengok berapa banyak video dia post. Dia bukan post 10 je terus dapat. Tak, it's about volume. Kalau you nak main marketing yang tak berbayar, you kena faham, kena buat banyak. Contoh macam TikTok kan, nak dapat follower ni bukan kena bayar pun sebenarnya. Buat video banyak lah. Itu je. Video kena banyak. Tak ada cara lain. Tapi kalau kat TikTok ramai yang nak buat video pun susah. Samalah dekat Facebook pun, you kena post banyak. Ataupun you kena live lama, banyak kali live. Kat TikTok pun sama kan, live 2 jam. And setiap kali you posting, you kena dapat like, comment, share. Posting you kena mendapat komen, ajak orang komen, konten yang menarik, bercerita. Okay? Dan kena konsisten. Dia tak boleh macam, tuan-puan contoh dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, tuan-puan ada ilmu tu. Dah baik dah buat posting, tapi tuan-puan buat seminggu je. Lepas tu dah tak larat, dah bosan ke, penat ke, tak ada masa kan. Sama lah dekat TikTok kan, contoh. Ni TikTok pula cerita sikit lah. Hari-hari buat video dah. Lepas tu sebulan tak buat video. Confirm drop. Sama lah tuan-puan. Saya bicarakan tentang konsisten. Inilah tips roket kelima. You kena konsisten. Ini key dia. Anda pandai macam mana pun, anda ada ilmu setinggi gunung pun, tapi anda tak boleh buat satu perkara ni konsisten, benda atas yang saya cerita tadi tiada guna. Ni, okay? Ini dalam marketing konsisten. Termasuk tuan-puan, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads dan segala ads. Hari-hari kalau nak buat iklan berbayar, hari-hari kena buat. Tak boleh seminggu je. 3 minggu saya rehat. Tak boleh. Kalau you decide nak bayar, hari-hari you kena bayar. Sebab bila once you, contoh seminggu you bayar, 3 minggu tak bayar, dia akan jatuhkan awareness. Maksud dia, orang dah tak mula kenal you dah. Contoh kepada yang buat iklan berbayar, saya nak you buat hari-hari. Kecuali hari yang you tahulah benda hari cuti kan. Itu tak payahlah. Jangan jadi seminggu je buat, 3 minggu rest. So, buat apa? Awareness ku tak ada. Orang nampak you sekejap, you hilang. Sekejap you ada, sekejap you tak ada. Cheat small. Tak boleh. Marketing ni everyday. Kena ada selalu. Syarikat-syarikat besar. Contoh, macam mana? Contoh you tengok iklan Shopee tak? Shopee buat 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sampai kiamat, dia akan iklan gila-gila. Walaupun dia dah besar. You faham tak? Bila dia stop iklan, kita akan lupa dia. Betul?
Bila dia stop iklan, dia tak konsisten iklan dekat YouTube, dekat Facebook, dekat TikTok tentang jualan 12-12 nanti kan. Kita akan lupa, oh 12-12 ada ni kat Shopee lah. Walaupun kita dah Shopee, siapa tak tahu kan. Tapi disebabkan dia tak keluar, kita akan lupa. Oi, 12-12. So dia akan keluar kat TV, dekat, nampak? Konsisten tu. Tolong jaga konsisten. Tip roket kelima. Okay. So, saya faham. Kita semua akan ada masalah konsisten. Nanti saya tengok chat lah sebab saya nak kejar masa sikit. Saya ada 18 minit lagi. Okay? Tuan puan Okay, saya nak tekankan tips roket kelima. Konsistensi. Tak kisah you buat apa. Kalau dekat Facebook, you buat post ke grup-grup, you kena konsisten. Kalau you buat live, you kena konsisten. Kalau you buat konten TikTok, konsisten. Hari-hari 3 video. Hari-hari 1 video. Kalau ke grup-grup Facebook, nak iklan kat Facebook grup ni, you kena konsisten. Konsisten macam mana? Contoh ni, macam ni. Contohlah, saya ni adalah pemilik kedai warung jual makanan. So, hari-hari saya kena masuk Facebook group. Okay. And saya masukkan ayat iklan saya. Hari-hari dan kena banyak kali lah, konsisten lah. Lepas tu saya letak gambar kedai saya. Saya jual ubi lah contoh. Okay, kali ni saya tukarlah perniagaan. Okay, sebagai contoh saya ni jual ubi. So saya kena letak lah ayat, letak gambar, post. Sebab apa buat macam ni? Sebab belum ada bajet nak buat iklan berbayar. Kalau ada pun tak cukup sebulan. Nak buat TikTok pun tak berani nak rekod video. Tak tahu nak rekod video macam mana. Segan, malu dan sebagainya. Nak live tak ada masa. So ada satu cara. Pergilah mana-mana Facebook group kan. Grup-grup percuma. Grup-grup percuma banyak. Contoh grup community. Setiap tempat ada. Contoh ni, komuniti penduduk Seremban, komuniti Terengganu. Apa lagi? Kelantan, Kota Baru, Tumpat, semua ada. Letak ayat, letak gambar. Cuma anda kena pelbagaikan ayat dengan gambar lah. Saya dah beritahu tadi kan. Jangan guna gambar iklan sama. Okay? So, cara ni tak perlu kita pandai sangat pun. Cuma kita kena buat je. Konsisten je. Kalau you boleh live dekat kedai kan. Okay. Sebenarnya marketing bagi saya bukanlah high sangat. Cuma kita tak sempat nak konsisten. Padahal kita tahu benda tu. Padahal kita tahu kalau live sehari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Takkan orang tak nampak. Cuma kita tak ada masa. Kita tak ada masa, kita sibuk, kita bosan, kita banyak benda lain lah. Ada yang dalam ni part time. Ada yang bekerja sampai petang. Lepas tu malam nak buat marketing macam mana kan. So, siapa yang setuju konsisten tu penting, komen 8. Okay, maafkan saya tak sempat nak baca chat. Sebab saya ada 15 minit lagi. Siapa yang setuju? Konsisten itu adalah tips roket paling penting. Komen 8. Bila you tak konsisten, orang akan lupa you. You memang boleh viral sekejap je lah. Selagi mana you tak marketing konsisten, orang tak akan sedar kewujudan produk anda, kewujudan kedai anda. Dan you ni sebagai jual rumah. Kalau you konsisten, orang akan lekat nama you. Oh, kalau nak beli rumah dari KL, oh, Norma tu ada. Aku selalu nampak dia. Kan? You akan dapat kawan-kawan orang tiba-tiba customer recommend. Oh, sebab Norma ni aku selalu buka Facebook dan nampak dia. Buka Facebook dan nampak dia. Nampak? Kena konsisten lah. Sama dekat TikTok. Kalau setuju, konsisten tu penting. Komen 8. So, jadi saya nak tunjukkan satu cara dekat Facebook. Tak payah gunakan iklan berbayar lagi. Tapi boleh konsisten. Kalau tadi, saya gunakan tangan. Memang boleh buat. Tapi memang penat lah. Hari-hari kena macam ni lah. Buka Facebook. Letak ayat. Copy paste. Lepas tu letak gambar. Nak kena klik banyak kan. Nampak ni satu kan. Nak live tak sempat. Kadang-kadang ada dalam ni tuan-puan tak berani nak live kan. You adalah introvert. Takut tunjuk muka pun ada kan. So you gunalah cara ni. Tak payah tunjuk muka pun. Tunjuk produk je. Menjadi ke? Bagi saya menjadi je. Kalau tak menjadi, diorang ni takkan buang masa lah post iklan dalam grup ni. Anda boleh buka mana-mana grup dan you boleh perhatikan. Ada je posting-posting yang orang komen kan.
Nampak ni. 2 hari lepas, Muhammad Ubay post iklan dalam anak-anak jertih secara percuma. Promote dia punya apa ni, chalet. Kita tengok komen, bapak banyak. Ah, boleh je. Kepada yang berniaga homestay, yang jual travel agency, Facebook group ni memang power lah. Okay, first you pakai ayat yang, ni tips saya sikit lah, ayat santai. Janganlah ayat beriklan. Contoh saya jadi Muhammad Ubay kan, saya nak promote chalet ni. Jangan letak ayat macam ni. Chalet paling terlawa di Jertih. Dapatkan sekarang. Tempah sekarang. Apa yang ada dekat chalet ni? Nombor 1. Jangan. Nampak dia guna bahasa awak gubah jumpa dah. Tempat mana-mana kolam sebelah. Saya awak. Bayu ke apa dah. Kolam dia ada 4 butir. Memeh pun hati sini. Tempat comel. Koleh daleh puas hati. Saya awak hok nak mari mandi saja. Molek sangat lah ni. Nak nginak boleh sini. Gerak lu lancar. Nampak dia guna ayat relax ke. Okay. Gambar pun gambar real. Oh komen kau liau punya. Okay. So dia dapat tempahan lah. InsyaAllah lah akan tak ada kepala langsung sampai banyak komen macam ni kan. Alright. So kalau saya jadi Muhammad Ubay, nak post macam ni, kena rajin buka Facebook. Kadang-kadang tak ada masa. So sebab itulah saya nak tunjuk kami di Solvi ni, sebab malam ni anjuran Solvi, anjuran company saya, kita ada sistem nama dia FBoom X. Kita ada sistem nama dia FBoom X software. So saya jemput tuan-puan tengok dulu. Tahan saya 15 minit boleh. Tahan sikit lagi. 15 minit saya habis. Jangan keluar. Okey. Yang ni saya nak tunjuk. Bukan nak ajar. Tunjuk yang kita ada satu sistem yang boleh bantu tuan-puan untuk konsisten. Sebab tips roket kelima adalah konsisten. Iklan kena selalu keluar. Kalau you tak nak iklan selalu keluar, you kena bayar. Bila kita bayar, iklan memang selalu keluar. Sebab kita bayar. Kalau tak bayar macam mana? So, kita ada sistem ni. Di mana sistem ni boleh buat apa? Saya buka satu contoh lah. Saya nak bagi tuan-puan nampak. Kalau tuan-puan ada sistem ni, you ada sistem ni kan, you akan rasa, wow, macam ni rupanya dia orang konsisten. Macam ni rupanya boleh post iklan konsisten. Patutlah Mamat ni selalu aku nampak dekat Facebook group. Sebab dia ada pakai sistem. Kalau tak pakai sistem, boleh you pergilah group ni, you post satu-satu. Memang penat lah, tak ada masa. So, bila pakai sistem, okay, ni sistem ni hanya untuk Facebook saja. Okay, dan anda boleh buka, you boleh pakai 10 akaun serentak, 10 akaun Facebook. Maksud dia, nanti saya tengok chat sebab saya tengah nak cepat-cepat sikit nak jimat masa. Open account ni, 1 akaun Facebook sini, 2, 3 akaun Facebook sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akaun Facebook you boleh buka dan jalan serentak. Tapi malam ni saya buka 1 je dulu lah sebab nak cepat. Okay. So inilah sistem ni. Dia ada kiri dan kanan. Kanan ni adalah Facebook. Kiri ni adalah kita orang punya function lah. Dia punya menu-menu. Dia punya fungsi-fungsi yang ada. Okay. So saya guna fungsi pertama dulu, iaitu saya guna import. Sebenarnya saya nak ajak tuan-puan pakai benda ni. Sebab benda ni sangat penting untuk konsisten. Okay. Saya import senarai grup-grup Facebook yang saya dah join. Ni akaun ni. Siapa yang tak ada lagi sistem ni lah. Yang ada tu tolong konsisten pakai lah. Tak pakai rugi lah. Okay, first saya tekan import. Dia akan keluarkan grup-grup yang saya dah join. Grup-grup Facebook. Grup-grup Facebook Penduduk Kulim, penduduk Selangor, Alostar apa semua ni. Lepas tu saya set masa. Okay. Nampak? Baru kira baru dua perkara je lah. Okay, saya nak tunjukkan pakai sistem ni senang. Don't worry, you ada laptop, you boleh pakai. Sebab nanti you tengok, kalau ada benda ni konsisten punya. Kenapa? Kerana dia ada satu fungsi ni yang best, iaitu post content. Post content. Iaitu dengan post content fungsi ni, kita boleh pilih gambar iklan yang kita nak guna. Contoh tadi saya nak berniaga ubi kan. Ubi, okay, 3 gambar ni saya nak pakai. Lepas tu saya letak ayat saya. Ayat iklan.
Ubi rebus madu Cameron pula dah. Ujian basuh-basuh. Contohlah saya orang Ganu. Okay. Nak promote kedai. Nak promote rumah boleh. Nak pakai untuk apa bisnes boleh. Janji. Asalkan you nak bagi ramai orang nampak, you boleh pakai sistem ni. Sebab mudah. Step pertama tadi. Keluarkan grup iklan daripada import. Step kedua, set masa. Kita ni ada cara. Nanti saya akan cerita kenapa kena set masa lah. Yang ketiga, masukkan gambar, masukkan ayat, tekan sahaja start. So lebih kurang 4 langkah sahaja. 4 langkah sahaja. Untuk anda konsisten, untuk you punya iklan selalu keluar dekat Facebook group. Kenapa? Sebab sistem ni dia akan automatic post iklan untuk kita. Macam tengok sekarang ni you tengah tengok live. Sistem ni tengah type iklan saya. So saya tak payahlah post iklan selalu. Saya boleh keluar buat kerja lain lah. Kalau you berniaga rumah kan, pergi meeting, tapi dekat rumah ada robot tolong iklan untuk you macam sekarang ni. Okay, kenapa dia typing? Supaya dia tak kena block. Itulah rahsia dia. Kalau anda copy paste iklan, senang kena block. Tapi sistem ni typing. Dia masukkan gambar, dia post. So, satu iklan saya telah keluar dalam grup penduduk Kulim, Padang Serai. Yeay, satu iklan dah keluar. Tapi saya tak buat apa-apa pun. Nampak? Siap boleh minum lagi. Saya minum dululah. Sebab saya ada robot post iklan. Dia jadi staff saya senang sikit kerja. Okay, saya boleh buat live ke, buat konten kat TikTok ke kan. Dekat Facebook group settle lah. Ramai orang akan nampak insyaAllah. Sebab apa? Sebab iklan keluar konsisten hari-hari. Faham tak? Okay, saya harap tuan-puan faham lah. Simple lah. Marketing ni you ada ilmu macam mana pun, tapi you tak buat secara konsisten, buat sekali je, tak jadi bang. Tak jadi kak. You kena ada bantuan daripada teknologi. Software daripada Solvi ni, nama dia Airboom. Biar dia yang buat untuk kita. Dia tolong post iklan kita. You kena fokus dekat copywriting, gambar. Canva ada, ChatGPT ada kan. Alright. Sekarang ni, kenapa tuan-puan tak dapat sale? Sebab you tak sempat nak buat marketing. Saya faham. Tak sempat nak buat. Nak live tak sempat. Nak buat video tak sempat. Nak post iklan dalam grup. Macam ni kan. Nak post iklan satu-satu tak sempat. Sebab mungkin tuan-puan, saya tidak menyalahkan tuan-puan. Ada daripada kita semua ni berniaga part time. Kita nak cari duit. So kita kerja pagi sampai petang. Ada suri rumah ambil anak lah kan. Kalau anda suri rumah, anda busy dengan anak. Kalau anda property agent, you bukan sahaja duduk rumah je buat marketing. You kena pergi meeting, viewing, lepas tu pergi showroom, macam-macam lah kerja. Jumpa orang bank kan. So siapa yang nak buat marketing ni untuk you? Kalau nak upah orang, tuan-puan, marketing ni tuan-puan, nak upah orang, gaji mau 3,000 tau. Nak upah orang buat iklan untuk kita semua kan, nak gajikan orang. Kalau anda letak 1,500, saya tak nak. Ramai orang tak nak. 2,000 atas lah normal. So anda beli benda ni, anda adakan benda ni. So benda ni jadi staff you. Ni satu fungsi yang paling best. Dia tolong post iklan untuk kita. Okay, so saya nak tanya. Setakat ni faham? Kalau faham, komen faham. Ke saya cakap terlampau tinggi? So saya nak tunjuk ada sistem. Jangan risau. Dia boleh tolong post iklan automatik macam sekarang. Settle masalah kan. So you boleh fokus layan WhatsApp. You boleh fokus buat konten dekat TikTok ke kan. Tapi dekat Facebook group ke, dekat Facebook ni dah ada orang tolong buat iklan. Senanglah hidup. Tapi kena ada laptop. Nanti kita akan cerita lah apa yang you perlu ada. Okay, saya tengok chat sekejap. Tak sempat tengok chat. Faham berapa hari sistem tu? Okay, nanti kita akan cerita. Sekejap, sebentar lagi saja sebab saya akan habis dalam 5 minit. Faham. Alhamdulillah. Alright. So, ada 5 tips meroket tadi. Yang first tu paling best, iaitu jaga kelakuan account. Kalau you meniaga kucing, account you kena like kucing. Janganlah meniaga kucing pergi tengok bola pula. Dia tak sama. Yang paling nombor 5, konsisten. Apa-apa pun konsisten. Buat iklan berbayar konsisten. Kalau you tak sempat, ambil je sistem ni. Dia boleh tolong post iklan automatik. Nampak? Dia tak stop lagi. Okay, saya lagi 5 minit saya nak cerita. Okay, dalam sistem ni, kalau anda takut kena block, kita pun buat ada satu fungsi ni, time setting tau. Dekat sini, kita ada tutorial akan ajar anda. Okay, kalau you ada benda ni nantilah, kita akan bagi tahu harga. Okay, sebentar nanti. Tunggu sekejap je. So, anda kena letak 150
150 saat sampai 350 saat. Tak boleh letak laju-laju. So sistem ni akan push iklan kita slow-slow tapi konsisten. Kalau you on sistem ni 24 jam, dia boleh post 300 ke 350 grup sehari. Satu akaun Facebook. So hari-hari iklan you keluar 300 kali. 300 kali bang. 300 kali kak. Hari-hari iklan you akan keluar. So you fokus tempat lain. Bak push iklan biar sistem ni buat. You layan WhatsApp. Sampai satu masa you dah ada duit, buat Facebook ad. Upah orang, tak apa, tak ada masalah. Janji kena konsisten upah orang setiap bulan. Ataupun pergi belajar. Janji lepas belajar buat konsisten Facebook ad ke TikTok ads ke Google ads. Okay? So dia ada time setting. Kita set supaya dia push pelan-pelan. Kan saya cakap tadi, Facebook tak suka spamming. Lepas tu dia akan rehat 10 minit selepas 15 kali buat kerja. Kita pun set supaya dia rehat, supaya nampak manusia. Okay? Selain daripada tu, sistem ni pula dia ada banyak fungsi lagi tau. Okay. Dia ada fungsi apa lagi? Saya tunjuk sikit. Saya minta tuan-puan tahan saya. Tahan sikit dengan saya 5 minit, 5 minit. Ada benda best lagi dengan sistem ni. Jadi, kalau ada sistem ni tak tahu lah. Memang senang lah hidup lah. Kan? Kira you boleh layan WhatsApp orang, call klien. Lagi baik lah. Sebab kadang-kadang kita tak sempat layan WhatsApp tu. Sebab kita duk busy buat marketing. Kan? WhatsApp ni kena layan elok. Dia tak boleh lambat. Dia kena cepat. Orang WhatsApp kena cepat-cepat layan. Tapi you sibuk, you marketing nak buat, layan WhatsApp nak buat, kehidupan nak buat, anak, bini, isteri, suami, kan? Ayah, ibu balik kampung, Deepavali, Raya, Christmas, macam-macam lah. So, mana satu? So, biarkan marketing tu, sistem ni tolong bantu you all. Okay. Kita pun ada juga fungsi auto join group. Contoh, you tak ada Facebook group. You boleh guna fungsi auto join group, letak dekat sini, apa-apa keyword yang berkaitan dengan bisnes anda. Contoh, saya meniaga kucing, letak kucing, tekan search group. Dia akan keluarkan semua grup-grup kucing di Malaysia. Yang mana grup-grup tu yang admin dia baik, open, dia boleh join automatic. Tekan je start, nanti dia join automatic. Itu pun kita ada. Sebab kita tahu anda mungkin tak cukup grup ataupun grup anda tak sesuai. So, gunakan fungsi auto join group. Okey, ada satu lagi fungsi. Selain daripada tu, so selain daripada orang kata apa, dia boleh push iklan automatik, kita pun ada lagi fungsi. Okey. Saya pangkah buka balik ni sebab saya nak cepat. Okey. Saya nak cepat. Okey. Kita lagi ada fungsi share post. You tahu tak? Kepada siapa yang ada Facebook page. Contoh, you ada Facebook page. Macam kami lah, Solvi kan. Saya in charge marketing Solvi. So, macam mana saya kumpul 8,000, 9,000 followers selain daripada iklan berbayar? Kalau nak buat iklan berbayar, Facebook ad, sakit lah company kan. So, bila kita ada posting macam ni, kan, kita post dekat Facebook page, kita kan boleh share. Ni, nampak ni, share. Share ke group. Tapi kena guna tangan lah. Nampak? Share ke group. Group mana? Group ni. Okay. Lepas tu, post. Post iklan dekat page, lepas tu share ke group-group. Ataupun tik-tik-tik tu kan. Tapi kalau you buat laju-laju, kena block. So, sistem ni pun boleh buat share automatic. Dia pun boleh buat apa tu? Share iklan kita, share Facebook page kita automatic. Saya tunjuk contoh. Okay. So, mula-mula saya kena keluarkan grup grup-grup Facebook yang saya dah join dulu. Okay. Sekejap ya. Nak habis dah. Okay. Keluarkan grup Facebook saya. Alright. Set masa. Saya set masa cepat sikit lah.
Okay, sebab saya nak pakai fungsi share post. Kita ada satu fungsi lagi, share post. Kita ambil link posting. Kita ada Facebook page kan? Kita nak share. Tapi kali ni sistem tolong share automatik. Kita letak link posting, tekan start saja. So sistem ni akan pergi Facebook page saya. Dia yang share ke grup-grup Facebook automatik. You tak payah buat kerja manual tu lah kan. Biar staff yang buat, staff robot you yang buat. Kalau you ada sistem ni lah. Tak payah you guna tangan. Better anda layan WhatsApp lagi elok-elok lah. So page you akan ramai orang nampak lah, Facebook page. Sebab tu ada yang Facebook page sendu sebab dah lah tak bayar iklan. Lepas tu tak pergi share pula. Sebab apa tak share? Saya tanya kenapa tak share? Tak sempat. Selalu kena block sebab buat cepat-cepat. Tak done lah, tak sempat lah, tak apa. Software ada. Benda ni sistem yang buat. Dan sistem ni bukan kena bayar hari-hari. Macam ni memang power tapi hari-hari duit lah. Okay. Janganlah buat Facebook ads sehari RM5 pula. Kurang-kurang sini RM60 sehari. Okay. So yang ni boleh bantu you meriahkan Facebook page sebab dia share post automatic, nampak sekarang tadi. Automatic share. Dan yang terakhir daripada saya malam ni, sistem ni pun ada auto add kawan. Auto add friend. You letak je, you nak kawan dengan siapa? Doktor, contoh. Tekan start, dia akan pergi add automatic. Request kawan automatic. Itu pun kita ada. Tapi yang paling best adalah dia post iklan automatic, dia share iklan kita automatic. Itu yang penting. Jimat masa kita, jimat kos kita. Konsisten lah marketing kita, insya-Allah. So, saya tanya, setakat ni, okey tak okey? Kalau okey, komen okey. Tahan sekejap, okey tak? Tips roket malam ni. Dan kalau you ada software ni, you rasa okey tak? Konsisten tak you punya marketing? Walaupun anda belum di level untuk bayar iklan Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads hari-hari RM100. Serius tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak buat iklan berbayar, tolonglah sehari RM100 boleh tak? Okey. Baru dia berkembang tuan-puan. Okey, baru dia boleh dapat result yang you nak. Bukan apa kalau RM10 tapi nak save RM10,000 tu memang saya garu kepala dulu lah kan. Tak logik lah kan. So dengan cara ni dia jimat kos kita, jimat masa kita, banyak benda lagi kita boleh buat. Bab marketing, separuh pada marketing tu biar dia buat. Biar sistem ni buat. You perlu on laptop, tekan-tekan sikit, tekan start, jalan. Nampak sekarang tinggi tengah share automatic. So saya tak perlulah masa live boleh share live. Sistem ni boleh share live. Saya kesian kadang-kadang orang live kan, orang kata share lah, tolonglah share, tak payah, sistem share. Kan senang. Nampak dia share automatic kan, best kan. Okay. Kalau dia sistem tu kan best kan. Nanti kita cerita macam mana kalau you nak ada sistem tu lah kan. Okay sangat. Okay. Wano Samsuni kata okay. Ajuma Kitchen okay. Hani Marul, Raja Lens. Terima kasih yang komen okay tu kan. Terima kasih kepada masa anda. Thank you so much kerana mendengar leteran daripada saya, bebelan daripada saya kan. Terima kasih you cakap okay lah. Saya pun nak mohon maaf jika tersalah cakap, tersilap bahasa dan apa-apa kekurangan perkongsian saya pada malam ni. Sehinggalah pukul 10.25 ni, saya mohon maaf jika ada tersalah fakta. Apa yang saya kongsikan ni daripada pengalaman diri sendirilah. 5 tahun sebagai pengarah pemasaran di company Solvi dan juga Audis ni. Okay, pengarah pemasaran tuan-tuan memang kerja saya hari-hari lah. Dan insyaAllah, kalau anda join bersama dengan komuniti kami, kita banyak lagi. Bukan setakat Facebook saja, kita akan kongsikan WhatsApp, bagaimana nak naik followers, TikTok ad, Facebook ad dan sebagainya. Tapi saya punya niat adalah kalau saya kongsikan iklan berbayar, saya suka kongsikan iklan berbayar kepada orang yang ada duit sahaja. Bila orang tu tak ada duit, saya ajarlah macam mana pun dia takkan buat. Dan saya rasa macam waste my energy kepada kalau saya nak kongsikan Facebook ad tapi orang tu tak boleh buat. Kan dia macam belajar saja pun tak buat, dia akan lost, hilang ilmu tu. So kalau macam malam ni, benda ni memang you boleh buat dan you boleh beli pun software ni. Dia bukan hari-hari you kena beli, bukan mahal pun. InsyaAllah. Nanti anda akan tahu harga dia berapa. Kita akan cerita. Alright. Penggunaan ibu lama. Yes. Kena update. Alright. So dengan ini, saya undur diri dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine from river to the sea. Alright. Saya persilakan Coach Ibit untuk sesi seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pasti boleh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sifu Bair.